Hello everyone, what's up? Kalau korang selalu follow video-video saya, korang mesti kenal lah NAS sticker ni. Saya pernah buat helmet saya dekat NAS. Saya pernah buat cover set Ninja 250 race fairing dengan NAS. Saya dah kenal NAS dekat 3 tahun kot. Final artwork dia memang tidak pernah mengecewakan guys. So kalau korang nak tahu, hari ni saya hantar motor Ducati. Ni kali saya buat PPF, Paint Protection Film. Pada yang tak tahu apa tu PPF, nanti saya akan explain sikit lah dekat korang. Tapi sebelum tu saya nak promote sikit NAS. Dia specialize dalam buat stiker-stiker, stiker motor, stiker kereta, tinted, buat PPF. And paling best dia buat guna handmade je. Dia bukan decal dia apa bang? Bukan decal, dia apa? Stiker-stiker design motor, layer. Yes. So NAS ni dia bukan buat decal macam kedai-kedai stiker lain yang dah print satu set, satu fairing, cuma lekat je, tak ada. Dia tak buat macam tu. Dia buat layer guys. Layer as in korang bagi dia design, nanti dia buat dekat laptop, dia print, tapi dia lekat semua ikut layer. Contoh kalau base dia biru, dia lekat biru. Lepas tu dia lekat merah, lepas tu dia lekat design, dia lekat logo, by layer. So bagi saya, kalau layer-layer punya stiker ni memang nampak lagi style lah, smart daripada decal satu set. Decal satu set sebab dia macam tak timbul-timbul kan. Dia tak ada bertimbul-timbul punya layer, so nampak macam pelik sikit lah. Ini bagi saya lah. Nak tahu PPF tu apa? Basically PPF ni Paint Protection Film. Kalau korang nak tahu, still ada orang yang macam negatif perspektif untuk PPF ni lah. Di mana dia orang rasa macam PPF ni tak elok, PPF ni apa, sebab orang tak tahu, orang tak aware apa tu PPF. Kalau korang masuk website Porsche, korang nak beli kereta, dia ada offer PPF. Dia basically adalah, dia macam stiker ni lah. Kalau korang tengok, stiker satu layer ni, di mana kita lekat dia macam, senang cakap, macam korang punya screen protector handphone lah, untuk protect korang punya screen kan. So samalah PPF ni. Satu layer transparent sticker yang kita lekat dekat kereta, tak pun dekat motor. Apa yang best sangat dengan PPF ni, PPF ni amat terkenal dengan dia punya self healing punya teknologi lah. Apa maksud self healing tu? Dia repair sendiri. Orang selalu pakai PPF ni kalau nak elak daripada stone chip, batu-batu, tak pun takut color rosak, cala. Cala sangat terkenal dengan PPF. Korang tengoklah YouTube channel pasal PPF, orang akan terangkan pasal cala. Saya ada lagi yang gore-gore, sambil kunci gore-gore kat diorang punya ni. Tengok, lepas tu apa, PPF ni repair. Boleh buat abang? Kalau Ducati ni tak payahlah. Taklah, kot lah confident boleh buat, saya okey. PPF ni dia sangat sensitif dengan panas lah. Especially dekat Malaysia ni sangat sesuai lah pakai PPF. Kalau dekat overseas, cuaca sejuk, orang tak pakai sangat PPF sebab dia punya self repair tu susah nak repair. Kalau kat Malaysia ni senang, cuaca panas sikit, korang lepas ride ke apa, kena stone chip, kena batu, dia akan repair sendiri. Kenapa dia boleh repair sendiri guys? Sebab PPF ni dia ada 4 layer of polymer lah. Lagi satu guys, PPF ni dia kena buat layer by layer. Sebab dia punya material ni piece by piece. Piece by piece. Contoh, kalau dia susah untuk lekukkan. Contoh macam ni kan, kawasan ni kan, kalau korang tengok, nampak tak? Ada lining. Dia bukan macam stiker biasa, korang boleh lekat je satu body macam tu, satu tank. Sebab dia PPF ni dia susah nak lekukkan. Bukan susah nak lekukkan, kalau korang lekukkan, dia akan terbuka balik. Sebab apa, gum dia tu untuk base yang straight je. Kalau kita tarik gila-gila, dia ada self healing. So dia akan dia akan balik ke straight, bentuk asal yang straight. Sebab tu tak boleh tempat berlekuk, sebab dia punya self healing punya properties tu yang buat dia akan straight balik. Ramai yang kata, bang, kenapa tak buat ceramic coating? Ceramic coating agak famous juga. Selalu orang akan debate di antara PPF dengan ceramic coating lah. Korang pakai handphone, korang nak protect screen handphone korang, korang pakai screen protector, film yang tutup screen korang kan, screen handphone korang. Beza tak dengan korang letak polish coating
dekat skrin korang tu. Korang rasa mana lagi tahan? Satu layer yang macam ni atau satu coating? Yang coating tu hanyalah liquid polymer chemical yang liquid je. Yang kira kalau ikut ketahanan korang rasa mana paling elok? Itu je kalau ikut logik lah. Beza PPF dengan ceramic coating ni pula, ceramic coating ni memang terkenal dengan dia punya glossy lah. Memang kalau pakai memang berkilat-kilat lah. Nak basuh pun senang. Contoh kalau kena tahi burung ke, tak simbah air sikit pun dia dah boleh turun dah. Ceramic coating ni kira senang nak jaga lah berbanding PPF. Dia punya properties tu licin. So kena stone chip, kena tahi burung, kena apa, kena benda-benda yang environment ni lah, yang kena dengan cuaca dekat bahagian kereta dengan motor kita, dia senang hilang. Yang PPF ni pula dia film layer lah, amat terkenal dengan dia punya self repair punya properties lah. Disadvantage saya terangkan untuk ceramic coating pula. Selalunya dia tak tahan lama lah sebab dia coating kan, dia chemical. Satu lagi korang kena tahu, coating tu hanya liquid yang korang letak dekat body kereta dengan motor korang. Berbanding dengan PPF ni, kalau dia rosak, korang rasa dia akan kacau body cover set korang tak? Ke dia akan rosak benda ni je? So saya cerita disadvantage pula kekurangan PPF ni. Pada jangka masa yang lama, dia boleh oxidize, dia boleh kuning. Kalau kereta korang putih, motor korang putih, tak pun warna kelabu ke, dalam masa 5 tahun ke atas, korang akan perasan dia dah kuning. Benda ni dah menguning. Tapi apa susah bro, korang tak payah tukar cover set. Korang tukar je lah benda ni, tak pun cabut je lah. Korang pasang lah baru. Kalau coating, kalau dah calar, tu lain tu nak repair dia. So beza dia tu lah. Lagi satu kekurangan PPF ni yang saya cakap tu lah. Macam korang tengok NAS ni buat, memang susah, memang pening kepala lah. Tadi saya sampai pun muka monyok je. Sebab susah Lagi dia belekuk tank ni, lagi banyak tempat belekuk, lagi banyak dia kena buat piece by piece. Lagi satu, korang boleh tengok lah macam lining dekat tank ni. So ni satu piece dia buat. Lepas tu dia kena tutup lagi satu piece. Tapi bagi saya tak ada masalah sebab kita tak nampak pun benda ni. Kalau korang tengok dekat-dekat pakai mata Sharingan Naruto, boleh lah nampak kan. Tapi selalunya kedai-kedai yang buat PPF ni dia ada warranty. Contoh warranty 5 tahun. Kalau ada bubble, tak pun terbuka, pergi je, nanti dia tutup balik. Mesti ramai nak tahu, bang PPF ni harga berapa? Saya boleh jamin dekat korang, NAS ni harga paling murah. Harga paling murah yang sampai saya terkejut beruk lah. Saya memang terkejut beruk dengan harga dia. Kenapa NAS ni murah? Guys, dia buat kat rumah. Orang yang buat kat kedai dengan buat kat rumah lain lah harga dia kan. Buat kat kedai, korang kena bayar pekerja, korang kena bayar sewa kedai, korang kena bayar aircon, benda-benda macam tu. So memang recommended buat dekat NAS ni lah. Harga ikut kepada surface yang korang nak cover dekat kereta dan juga motor korang. Kalau kereta of course lah mahal kan, sebab korang nak kena cover area besar. Kereta selalunya PPF orang tak balut satu body, orang balut bumper depan je, fender tepi, benda yang senang kena batu. Kalau motor selalu orang wrap terus satu body. Lagi kecil bahagian yang korang nak balut, lagi murah lah, senang cakap. Lagi satu, apa yang membezakan NAS ni dengan kedai-kedai lain adalah NAS ni, korang boleh tengok, dia handmade semua dia buat guna tangan, dia potong guna tangan. Setengah kedai dia dah ada template. Contoh macam korang pakai motor Y-Suku, dia dah ada template PPF, dia dah siap potong ikut cover set Y-Suku. So dia orang just lekat je. Kalau korang nak tengok hasil-hasil NAS yang lain, korang boleh tengok dekat Facebook dia. Tak pun korang boleh tengok dekat video saya. Video saya dekat link dekat bawah ni. Saya buat helmet saya dan juga motor Ninja 250 race fairing saya. Tadi saya discuss dengan Nas, ingat windshield ni nak tukar, windshield aftermarket warna hitam. Tapi member buat stiker kan dengan tinted. Alang-alang balut je lah kan. Nanti ada duit kita belilah windshield aftermarket lain kan.
inilah dia rupa dia bila dah balut PPF Basically dia tak adalah shining. Sebab PPF ni dia macam saya cakap lah, dia just protection, macam screen protector je. Lagi satu yang korang perasan, windshield saya dah balut warna hitam, so nampak ganas sikit. Sementara saya nak tunggu windshield smoke aftermarket saya beli, baik saya suruh Nas balut je lah warna hitam dulu. Sebab yang standard ni pun sebenarnya cantik je. Beza dia sebab dia tak ada smoke je, dia warna dia je beza dia. Next project saya nak tambah safety lah. Contohnya radiator guard, and then saya nak sunat, buang echo, buang side mirror, and then saya nak pasang heat shield. Kita semua tahu yang Ducati ni sangat terkenal dengan dia punya panas tu, panas kat enjin tu. Saya beli heat shield, benda tu bagi kurang sikit heat, kurang sikit kepanasan dekat area-area enjin ni. Kenapa Ducati panas? Sebab dia punya engine position lah, block piston dia apa semua belah atas, so sebab tu panas. Okay, so macam yang korang perasan, saya balut benda ni. Sebenarnya ni patah guys. Patah atas sebab kebodohan saya sendiri. Kalau korang nak tahu macam mana patah, korang tunggu episod seterusnya. Apa next plan saya untuk motor ni? Nak pasang safety je lah dulu. Pasang safety, buang benda alah ni nak buang pun washer kena cari yang sesuai. So saya pasang barang-barang safety dulu, and then bila dah cukup, sekarang masih running in sekarang baru 600 km. Dah cukup 1000, insyaAllah saya akan tukar exhaust full system. Exhaust full system Akrapovic. Oh, lagi satu, nombor plate dah pasang sebab nak sunat. Hari tu dah try dekat Bukit Tinggi, okey lah. Ada lagi chicken strip sikit lagi. Belah kanan ni yang banyak saya perasan Ducati, sejak saya bawa Ducati ni, belah kanan ni memang belah kiri ni memang sedap lah. Sebab tu kiri paling banyak contact patch. Belah kanan kurang sikit, saya tak tahu kenapa. Saya masih tengah configure lagi motor ni. Masih tengah nak kenal lagi motor ni. So tak apalah. So saya rasa sampai di sini saja guys. Terima kasih pada yang menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Korang boleh tengok development dan progress motor ni sendiri. Okay guys, Assalamualaikum.